Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom belajar asas bahasa Al-Quran melalui YouTube bersama saya, Ustaz Nur Afeni Mahyudin, dalam siri 1 iaitu haraf. Kita belajar secara ringkasan, insya-Allah dalam siri Express. Express di sini maksudnya ialah kita melihat kepada poin utama saja. Untuk siri Express, yang pertama ialah pastikan kita menghafal makna 37 perkataan. Dan kalau boleh, kalau kita tidak memahami fungsi, kita boleh abaikan terlebih dahulu. Yang penting ialah hafal dulu makna 37 perkataan tersebut. Yang kedua ialah untuk lebih memahami, pastikan kita menonton setiap siri. Daripada siri yang kedua hinggalah siri ke yang 11. Supaya kita lebih memahami perkataan tersebut digunakan dalam Al-Quran. Jadi insya-Allah dengan kita tengok video secara detail tersebut, kita lebih memahamilah. Yang ketiga adalah sensitif dengan perkataan tersebut bila kita membaca Al-Quran. Jadi kemungkinan sebelum daripada ini, kita baca Al-Quran tanpa memahami makna. Tetapi selepas daripada ini, insya-Allah 37 perkataan tersebut, kita dah boleh terus mengingati perkataan tersebut dengan fasih. Okey, yang keempat ialah faham fungsi adalah satu kelebihan. Kalau kita dah boleh berjaya menguasai makna 37 perkataan, lepas tu kita boleh memahami fungsi. Fungsi di sini ialah maksudnya macam contohnya ialah baris. Macam haraf jar, baris di bawah. Untuk perkataan selepasnya haraf jazam dan juga nasab, macam mana fi'il mudhari' dijadikan di hujung dia menjadi baris atas dan juga sebagai sukun. Okey, itu satu kelebihan saja. Yang kelima, jika tidak faham, ulangi beberapa kali video, terutama video yang siri yang kedua hingga 11. Yang keenam, bagi yang sudah menguasai, boleh setting daripada speed YouTube tu boleh dibuat laju, supaya yang kita dah faham tu, supaya kita nak pergi ke depan. Jadi kita boleh setting YouTube dalam kelajuan yang sesuai lah. Yang ketujuh, sekali kita pastikan video ini disebarkan. InsyaAllah kita sama-sama mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara asasnya, haraf bermaksud kata fungsi, di mana kita mestilah menghafal 37 patah perkataan untuk kita menguasai haraf. Itu yang paling popular di dalam Al-Quran. Di antara perkataan antara yang paling popular di dalam Al-Quran ialah haraf. Jadi sepatutnya lah kita tahu apa makna perkataan haraf ini. InsyaAllah kita akan terokai satu persatu. Okey, ini di antara haraf yang dipelajari, iaitu ada lebih kurang 10 haraf. Iaitu haraf jar ada 9, haraf taukid ada 5, haraf ataf ada 4, haraf istiqnaf ada 2, haraf nida ada 1, haraf istiqna ada 1, haraf nafi dan nahi sama je lah, ada 2, dan jazam ada 6, haraf nasab ada 7. Jadi keseluruhannya adalah mengandungi 37 haraf. Dan di situ ada yang bertindang, walaupun sama, contohnya waw sama, tapi bertindang maksudnya. Dan ada juga hanya fungsinya saja berbeza, tapi maksud adalah sama. Ada juga yang macam tu, insya-Allah. Okey, 37 perkataan yang perlu pengunjung hafal, insya-Allah, untuk menguasai perkataan popular dalam Al-Quran. Okey, yang pertama ialah haraf jar. Haraf jar ialah pertama min daripada la ataupun li, bagi, untuk. Dan ada setengah juga adalah kerana. Ruba adalah jarang digunakan Al-Quran. An ada 2, dari ataupun tentang. Ka adalah seperti, seumpama seperti, sama atau fi, pada ataupun di dalam. Ila, ke ataupun kepada. Bi, dengan. Ala, ke atas. Ke atas. Inilah haraf jar. Haraf jar fungsinya adalah untuk membariskan perkataan selepas daripada dia adalah di baris bawah. Kecuali ada juga isim yang kebal lah. Yang kebal. Yang ni untuk detail boleh tengok kepada siri yang kedua. Okay, untuk haraf yang kedua ialah haraf taukid, di mana digunakan fungsinya ialah untuk menegaskan ayat. Penegasan, di mana Allah ingin menegaskan kepada hamba-Nya, maka digunakan haraf taukid. Dan ada juga digunakan untuk bersumpah. Lebih penting lagi, maknanya Allah bersumpah menggunakan perkataan taukid. Antaranya ialah inna, bermaksud sesungguhnya, qad, sungguh, tasydid di atas nun. Nun dia panggil pasti. Jadi boleh rujuk kepada siri 3 taukid. Lebih detail lah. Untuk bersumpah digunakan wa, wallahi, tallahi, billahi. Contohnya wal asri, demi. Dan untuk la ialah benar-benar.
Seterusnya haraf yang seterusnya adalah ataf, iaitu menyambung. Fungsinya untuk menyambungkan ayat. Menyambungkan ayat, dua ayat dan disambung ialah menggunakan haraf ataf, iaitu wa dan thumma. Kemudian lalu fa dan au, maksudnya ialah atau. Ada 4 haraf ataf. Seterusnya ialah haraf istiqnaf. Tengok ada bertindak tadi, wa dengan fa. Tapi yang ni dia untuk memulakan ayat. Beza tadi untuk sambung ayat. Ini untuk memulakan ayat. Dia panggil haraf istiqnaf, iaitu wa dan fa. Seterusnya haraf istiqnaq yang maksudnya ialah untuk mengecualikan. Untuk buat pengecualian maka digunakan illa. Contoh yang paling yang utama ialah la ilaha illallah. Kecuali Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kecuali Allah. Illa melainkan istiqnaq. Seterusnya haraf nahi. Nahi untuk Allah. Fungsinya melarang. Dalam Al-Quran Allah melarang sesuatu perkara dilakukan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menggunakan haraf nahi, iaitu la. Jangan Ada yang perkara yang diharamkan oleh Allah menggunakan perkataan nafi. Okey, seterusnya ialah haraf nafi. Nafi ini sama dengan tadi juga, nahi itulah untuk jangan. Yang ini diterjemahkan dengan tidak ataupun tiada. Haraf nafi ini ialah untuk fungsinya menafikan ataupun menidakkan sesuatu perkara. Okey, digunakan di dalam Al-Quran sama juga dengan tadi. Tapi tadi untuk la untuk jangan. Ini beza. Okey, seterusnya haraf nida. Haraf nida ialah Allah Subhanahu Wa Taala ingin memanggil hamba-Nya. Contohnya wahai, ya. Ini haraf nida, memanggil, menyeru menyeru. Contohnya ya Bani Israel, ya Adam. Contoh ya Musa. Okey, itu adalah. Seterusnya haraf nasab. Haraf nasab ada 7 di sini. Iaitu yang pertama, lan, tidak akan. Tidak akan. Perkara akan datang pun masih lagi dinafikan, iaitu tidak. Ini beza dengan la ataupun tadilah yang kita pelajari sebelum ini. Izan maksudnya jika begitu. Hatta maksudnya sehingga. Fa, ini bertindak dengan haraf ataf pun ada. Istiqnaf pun ada. Maka dengan sebab itu. Fa. Li supaya. Kai supaya juga. An bahawa. Okey, ini haraf nasab. Apa fungsi haraf nasab? Haraf nasab ialah di mana apabila dia berada sebelum daripada fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' itu di mana fi'il mudhari' itu di hujung perkataan dia itu akan berbaris atas. Sebab itu juga dikenali sebagai fi'il mudhari' mansub. Jadi selepas pada ini insya-Allah dan siri yang lain kita akan pelajari apakah macam mana kita nak mengenali fi'il mudhari'. Untuk siri ini kita hanya mengenali gitulah. Okey, untuk haraf yang terakhir itu haraf jazam. Ada 6 sini perkataan yang dalam kategori haraf jazam, iaitu ma, apa yang. Sebenarnya ada 2 lagi makna ma, maksud yang lain. InsyaAllah kita akan bertemu dalam siri yang lain insyaAllah. Tapi untuk jazam, ma maksudnya apa yang. Seterusnya in maksudnya jika, la jangan, li hendaklah, lam belum dan lam tidak. Okey, jadi untuk haraf jazam ini fungsinya ialah untuk membaris, mensukunkan atau mematikan fi'il mudhari' selepas daripada itu. Kalau jazam, kalau nasab dia membaris atas. Jadi untuk jazam ni beza dia mematikan huruf terakhir dalam fi'il mudhari'. Okey, ini ialah fungsi haraf yang bertindang contohnya ialah li. Li kita jumpa ada 3 haraf yang bertindang, iaitu baris bawah haraf jazam, haraf jazam dan juga haraf nasab. Ada li Untuk la ada 3 dalam larangan, penafian dan juga pengecualian. La, illa kalau pengecualian illa. Baris atas, baris bawah ni dalam haraf juga. Untuk haraf taukid itu meneguhkan, dan haraf jazam. Untuk fa ada 3 bertindak, fungsinya itu untuk memulakan, menyambung ataf dan juga nasab. Dan waw ada 2 bertindak, itu memulakan dan juga menyambung. Jadi semua ini bagi pengunjung yang baru untuk menguasai boleh melihat terus kepada terjemahan ayat. Tapi bila ayat tu kita dah biasa, dah kita kuasai, dah kita tahu makna dia, jadi insya-Allah kita boleh tahulah dia punya ni Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah berakhir
berjaya menamatkan siri yang ke-11, seterusnya kita berjaya menamatkan penguasaan haraf. Haraf itu kata fungsi. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam siri yang ke-12, iaitu dalam penguasaan isim dhamir ataupun kata nama ganti nama diri, insya-Allah, bersama dengan saya Ustaz Effendi bin Mahidin dalam Jom Belajar Asas Bahasa Al-Quran melalui YouTube dalam Home Studio. Insya-Allah kita bertemu dalam siri yang ke-12.